Syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bertemu dalam siri yang ke-16. Dan pada pagi ini saya akan bicarakan dengan agak detail sikit berkaitan dengan manhaj dakwah. Setelah mana kita melalui perbincangan yang panjang berkaitan dengan asas-asas dalam akidah Islam, dan kuliah yang lalu saya telah bicarakan tentang keperluan dakwah, dan pada hari ini saya akan bincang pula bagaimana yang disebut sebagai manhaj dakwah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan telah pun mengusahakan dakwah ini, sama ada sedar ataupun tak sedar, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan saya harapkan di akhir sesi ini kita ada sedikit perkongsian daripada tuan-tuan dan puan-puan yang telah ada dan banyak pengalaman dalam dakwah, dan harap boleh kita kongsikan sama-sama supaya dapat dimanfaatkanlah oleh ahli jemaah kita yang ada pada pagi ini, insyaAllah. Boleh ya tuan-tuan? Kita kongsi-kongsi sikit dah. Maksudnya yalah, mungkin ada kita dah terlibat secara langsung dalam dakwah, ataupun mungkin ada personal yang kita approach. Yang ini yang kita cuba akan bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Okay. Bila kita sebut dakwah ini, dia adalah suatu ajakan. Daripada dakwah ni ajak, seru, panggil. Kita dakwah ni maknanya kita seru, kita panggil, kita ajak, kita bagi tahu. Dan dalam disebut dakwah Islam ni ialah kita menerangkan, menyampaikan, menunjukkan, membimbing, mendidik, memberikan peringatan, kadang-kadang menghiburkan, mencegah, memaklum nahi mungkar. Itu semua dalam konteks dakwah. Dengan kata lain, dakwah ni tuan-tuan puan-puan, dia adalah suatu usaha ajak orang jadi baik. Ringkasnya begitulah. Usaha dan mengajak orang untuk jadi baik. Usaha mengajak orang untuk jadi baik ini, dia bukan satu-satu cara, banyak cara. Kita usaha nak didik anak kita jadi baik bukan satu cara, banyak cara. Kita minta ataupun nak mengajak suami kita misalnya supaya sama-sama, pun tak mudah juga. Begitu juga suami nak didik isteri, nak ajak isteri untuk bangun semayang, untuk pergi mengaji, pun tidak mudah juga. Maknanya dakwah ni walaupun namanya dakwah, tetapi bukanlah suatu perkara yang mudah, sebab nak ajak orang jadi baik ini is not easy. Nabi, tuan, ajak orang jadi baik. Apa yang Nabi dapat? Dituduh orang gila, dituduh pemecah belah masyarakat, dituduh sebagai orang pengacau, dituduh macam-macam lah kan. Sehingga baginda diusir keluar, malahan ingin dibunuh oleh orang kafir. Puncanya ataupun sebabnya kerana baginda ajak orang buat baik. Jadi bila puncanya mengajak orang jadi baik, membawa kepada tuduhan, dituduh orang gila, dituduh pemecah belah masyarakat, dituduh perkara yang tak baik, dipandang seroh, mungkin ada dibenci, dimarahi.
Ini adalah satu perkara dan nature dalam dakwah. Satu perkara dan satu perkara biasalah dalam dakwah ni, macam tu lah keadaan. Kalaulah dalam dakwah ni jangan elok je tuan-tuan. Tak ada siapa yang nak marah, tak ada siapa yang nak keji, tak ada siapa yang nak tuduh macam-macam. Okey je. Kan? Semua orang suka je. Saya kata tak tahulah. Kan? Ada something wrong lah ikut dalam pendekatan dakwah itu. Kerana baginda, tuan-tuan perempuan, mana ada buat jahat. Mana ada tuduh orang buat perkara tak baik. Mana ada tuduh orang berzina. Mana ada baginda pun bukanlah orang yang buruk akhlaknya, malahan digelar Al-Amin. Baginda digelar Al-Amin. Paling baik, paling bagus, paling amanah. Tapi dalam pada itu, orang kafir tak suka. Dan penolakan mereka, penentangan mereka ni bukan sebab akhlak. Bukan sebab Nabi jahat tak, tapi disebabkan usaha dakwah nak mengubah cara hidup orang. Itulah dia punya masalah. Bila kita dakwah, kan, kita berusaha nak ubah, kita suruh nak ajak orang jadi baik. Bila nak ajak orang jadi baik ni, dia akan berubah lah, dia mestilah berubah. Dan inilah yang tak digemarinya, yang tak disukainya. Ya, mungkin yang tak suka tu kawan-kawan kita, tak suka tu mungkin anak kita, mungkin isteri kita, mungkin suami kita, mungkin kawan baik kita. Alah macam baik sangat, katanya kan. Alah macam warak sangat, alim, yang timbul sinis. Disebabkan usaha dakwah. Jadi ringkasnya, it's not easy, bukan satu yang mudah, kerana dia berhadapan dengan pelbagai cabaran, usaha, tomahan, ujian yang ada dalam dakwah ini. Okey. Saya nak jelaskan pada pagi ini tentang tiga metodologi dakwah. Yang tiga ini terdapat dalam ayat Al-Quran. Dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dalam ayat ini yang menjadi asas kepada usaha dakwah. Yang disebutkan dalam ayat ini tiga metodologi. Tiga metodologi. Yang pertama hikmah, yang kedua mau'izatil hasanah, yang ketiga wajadilhum billati ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, mau'izatil hasanah, dan mujadalah ataupun wajadilhum billati hi ahsan. So ada tiga cara yang disebutkan secara khusus dalam surah apa? Saya tak tulis kat sini. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Mari kita tengok secara ringkasnya satu-satulah. Yang pertama hikmah. Hikmah ni orang panggil bijaksana. Bijaksana ni bukanlah orang yang banyak pengetahuan, tetapi banyak kebijaksanaan. Apa beza orang banyak tahu dengan orang bijaksana? Orang tahu dia ada pengetahuan tentang satu-satu perkara. Orang yang berhikmah, dia boleh menyesuaikan ilmu yang dia ada itu dengan realiti dan suasana.
Kan? Orang hikmah ni dia boleh menyesuaikan pendekatannya, ilmunya, pengetahuannya, apa-apalah dengan realiti semasa. Dan pendekatan yang dilakukan itu yang terbaik yang dia telah buat. Ini hikmah. Orang yang berhikmah. Contohnya kita jumpa dengan uh, budak nakal contohnya kan. Budak nakal ni kita jumpa dia, orang yang berhikmah ni dia tengok apa yang tindakan yang sesuai untuk budak nakal ni. Adakah tindakan yang sesuai untuk dipukul? Adakah tindakan yang sesuai pada ketika itu untuk dimarahi sahaja? Ataupun tindakan yang sesuai untuk budak nakal ni dia ajak pergi minum. Bukan marah, bukan pukul, dia ajak pergi minum. Pergi minum, jalan, pujuk. Ataupun pendekatan pada ketika itu biarkan sahaja dulu masalahnya. Dalam buku kan, ada ditulislah apa nama ni, hukuman yang sesuai 1, 2, 3, kesalahan begini hukumnya begini, ni begini. Tetapi bila come to the pelaksanaan, mungkin buku tadi, panduan tadi tak diikut sepenuhnya. Kerana berdasarkan kepada realiti semasa tu tak sesuai untuk ikut apa yang ditulis dalam buku. Ini kebijaksanaan seseorang itulah yang berusaha untuk menyesuaikan pengetahuannya, pengalamannya, ilmunya, kepakarannya dengan realiti semasa. Ada yang dia kena marah, ada yang dia perlu puji, ada yang dia perlu suruh. Kan, kan budak-budak buat salah, buat pecah pinggan ke, buat apa kan, buat lagi. Kita cakap, apa naik lagi. Pokok tu tangan dah patah, apa naik lagi. Dia marah dah. Panjat lagi. Bukan panjat, tapi larang. Tapi mulutnya cakap panjat masalahnya kan. Semua ini dipanggil dengan hikmah dalam usaha dakwah. Okey, yang kedua dipanggil dengan mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah ni ialah kita memberi penjelasan, memberi kuliah, memberi penerangan dengan cara yang elok. Itu dipanggil mau'izatul hasanah, dengan cara yang elok. Jadi komunikasi dan percakapan yang cara yang elok ini ialah dipanggil dengan mau'izah, memberikan teladan, memberikan panduan dengan cara yang baik. Hasanah ni dengan cara yang baik. Mau'izah ni ialah peringatan, penjelasan dengan cara yang baik, dengan cara yang elok. Ada macam-macam teknik lah. Itu teknik pengucapan awam, semua tu mungkin boleh disesuaikan dengan konsep, konteks mau'izatul hasanah. Jadi kalau pada waktu orang yang dah mengantuk, tak payahlah cakap kan. Kalau kita dah sampai 1 jam, orang pun dah cemuih, dah boring, kita kena berhenti masalahnya. Kan? Kandungan yang kita sampaikan itu perlu disesuaikan. Kalau orang kampung macam mana, kalau orang bandar macam mana, kalau online macam mana kan. Kalau kita jumpa orang perempuan kuliah wanita macam mana, kuliah di masjid macam mana, kuliah kita jumpa nak cakap seorang-seorang macam mana, cakap 2 orang macam mana. So panjanglah kan dia punya perbahasannya, tapi ringkasnya dia adalah memberikan ingatan ataupun memberikan penjelasan dengan cara yang baik. Dipanggil mau'izatul hasanah. Kadang-kadang cakap sekali. Kadang-kadang cakap banyak kali dia panggil bebel. Kadang orang tak suka bebel. Orang suka suruh sekali. Tak suka suruh sekali. Mungkin dengan dengan cara yang lain, bukan dengan suruh lagi tak. Itu hikmah lah pula kan. Tapi maknanya kan, mau'izah hasanah ni ialah pendekatan untuk kita bagi tahu dengan orang dengan cara yang baik. Yang ketiga panggil dengan mujadalah. Mujadalah ni ialah berdebat atau berdialog, termasuk dalam konsep mujadalah lah. Berdebat.
dengan cara yang baik, berdialog dengan cara yang baik. Ada dua dalam ayat Quran ini disebutkan bukan dengan cara yang baik, tetapi dengan cara yang terbaik. Dengan cara baik, dengan cara yang terbaik. Apa maksud dengan cara baik, dengan cara yang terbaik? Yang dipilih dalam Al-Quran ini cara yang terbaik. Apa maksud cara yang terbaik? Cara yang terbaik ini maksudnya at the end of the session, kan, ataupun hasil daripada kita sesi dialog itu, sesi debat itu, kan, dia akan menghasilkan sesuatu input yang lebih baik sebelum daripada debat. Tapi kalau kita debat dengan dia, kita dialog dengan dia, kita cakap dengan dia, akhirnya dia jauh lagi daripada Islam, maka tak payahlah. Tak payah. Sebab pendekatan Al-Quran ialah, kalau kita tengok ayat, kan, kalau kita tengok ayat dipanggil dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Bukan baik, hasanah ni baik, ahsan lagi baik. Maknanya kalau nak berdebat, kan, sebab itu kalau orang menang debat, kan, saya berdebat dengan orang, saya menang, tak semestinya dia ikut, tak semestinya dia ikut, kan. Sebab mungkin kadang-kadang kita mengalah bukan berarti kalah. Sama juga bila kita sebut terbaik, kan, bererti bukan bermakna kita nak menang sahaja. Dan menang tu, kalau kita menang pun bukan bererti dia ikut kita. So matlamat yang disebutkan terbaik ini bukan menang dalam perdebatan, bukan kita berjaya menegakkan semua hujah, tetapi yang penting bagaimana kita dapat menautkan hati dia. Sebab dakwah ni bukan persoalan fact and figure, bukan masalah kita bagi itu dan ini, tapi kita nak menawan hati. Sebab itu orang Kristian, dia metodologi dia menyebarkan kasih sayang. Metodologi dia ialah love, kasih sayang. Dengan kasih sayang itulah dapat menawan hati. Kita kan perlu kepada kasih sayang dari sudut pendekatan, dari sudut konten perlu tegas dalam isu-isu akidah. Mereka banding dengan Kristian, dia kasih sayang, konten semua ke laut. Tak ada cerita konten, yang penting baik, elok. Ini beza kita dengan dia. Beza kita dengan Kristian, mereka sebar love. Prinsip kita nombor 200. Kita love pendekatannya, dan prinsip itu kita kena pertahankan dan tak boleh mengalah dalam soal prinsip. Tetapi bila kita melakukan pendekatan kepada orang jahat, janganlah kita minta dia ubah terus dalam masa 24 jam, kan. Dia semayang, tidak puasa, tidak minum arak, kan, judi, zina ni biasa je bagi dia. Oh, kita nak suruh dia pergi semayang jemaah hari-hari, mana maunya, kan. Orang Perak kata tak maunya macam gitu. Dia kena ada pendekatan yang sesuai. Mula-mula apa kita minta dia tinggalkan, kan. Itu sistem mujadalah. Tapi nak ceritanya ialah mujadalah ni, kan, dalam konteks mujadalah, bila kita berdebat, bila kita dialog, bukan tujuan untuk kita menang dalam dialog itu, tetapi adalah untuk kita menawan hatinya yang mungkin selepas daripada dialog itu yang lagi penting. Jadi kalau kita berdebat dengan orang, dia apa, kita menang, dia kalah, oh kita hebat, dia belum tentu dia ikut kita, kan. Okey. Dalam dakwah ini, kan, kita penting untuk kita faham tentang sasaran dakwah. Penting untuk kita faham sasaran dakwah. Apa maksud untuk penting sasaran, penting untuk memahami sasaran dakwah? Kerana sasaran dakwah itulah yang akan menentukan metodologi yang sesuai. Sasaran dakwah inilah yang
yang menentukan metodologi apa yang sesuai. So, bila kita jumpa dengan orang yang nombor 1, pendekatan kita tak sama dengan orang nombor 8. Kan? Orang 1 ni dengan pakaian yang macam gitulah, kan? Seksanya lah, bukan seksi saja, seksa kat kami lah. Pakaian macam gitu mungkin tak sama dengan orang yang nombor 8. Jadi kenapa tak sama? Sedangkan suruhan semayang itu sama je, kan? Suruhan tu semayang. Tapi bila dilihat orang yang nombor 1 ni, mungkin keutamaan bagi dia untuk selain daripada semayang, kita juga perlu tekankan tentang soal akhlak, soal penampilan, kefahaman agamanya, kan? Mungkin bagi orang yang nombor 8, boleh kita suruh dia, kan, galakkan untuk semayang malam, galakkan untuk semayang duha, mengaji Quran. Jadi orang nombor 1 takkan kita nak tekankan tentang mengaji Quran, tentang kau kena semayang, kau kena begini. Ada mungkin pendekatan yang sesuai selepas kita melihat kumpulan sasaran. Maknanya, tuan-tuan, kumpulan sasaran inilah yang menentukan metodologi apa yang sesuai untuk kita. Kumpulan sasaran itulah yang menentukan metod apa, pendekatan apa, kandungan apa yang sesuai. Kerana metodologi dakwah ni, pendekatan dakwah bergantung kepada kumpulan sasaran, keadaan kumpulan sasaran. Kalau mereka baik, maka pendekatan mereka kita begini. Kalau, sebab tu saya sebut, kalau ceramah dengan orang kampung, ceramah dengan orang bandar, ceramah dengan kuliah muslimat, kuliah online, kuliah maghrib, orang lelaki sahaja, kuliah di masjid, kuliah di jalanan, kan, kuliah di tepi-tepi jalan. Jadi semua tu tak sama. Kenapa tak sama? Dia punya pendekatan kerana berbeza dia punya kumpulan sasarannya. Saya maaf cakap lah tuan-tuan, saya sebenarnya tak tahu dengan lanjut siapakah orang yang berada dalam grup ini selama dah 16 sesi kuliah ni. Saya pun tak ada satu profil siapakah yang ada dalam kuliah ini. Ramai orang perempuan ke, ramai orang lelaki ke, daripada negeri mana, latar belakangnya, keadaannya, kan, dia punya sejauh mana komitmennya kepada agamanya. Saya tak tahu, saya tak dapat satu gambaran ataupun suatu profil yang jelas. Jadi kalau kita pergi masjid, pergi surau, tengok kawasan masjid, kawasan surau ni, kan, kita tengok dia punya pendapatan masjid tu berapa, kan. Masjid ni sikit, surau ni kuliah agamanya macam tak banyak je, kan. Dia punya masjid ni, surau macam suram je, kan. Orang-orang yang datang tu kita boleh faham, tengok muka dia macam mana, kan. Kalau orang yang mengaji tu nampak fokus, yang datang tu nampak macam lain macam je, pendekatan je, action je, kan. Dipandang kita yang bagi kuliah ni panjang, contohnya pandang macam pandang rendah je masalahnya, macam-macam lah. Maknanya yang kita boleh membaca keadaan itu, dan keadaan itulah yang perlu diambil kira dalam konten, dalam menyampaikan dakwah. Okey. Jadi kadang-kadang orang sebut, kan, geng-geng ustaz ni, kan, geng-geng ni macamlah suka untuk memberi, apa orang kata, judge orang jadi baik. Dia je baik, kan, orang lain tak baik. Kita ni kan, bukan kita nak judge orang tak baik, kan. Bukanlah kita kata golongan yang macam gini nombor 1 confirm masuk neraka. Tak, bukan itu maksudnya. Ataupun yang 8 ni, oh ni yang baik ni ahli syurga. Bukan begitu. Bukan begitu. Dan kita harapkan kita jadi ahli syurga lah. Kita harapkan begitu. Dan bukan kita kata dia ahli neraka tu, tidak. Tetapi dalam usaha dakwah ni mesti ada kind of judgement. Kita memberi suatu andaian apa yang
kita andaikan kepada dia, dan daripada situlah kita berusaha nak sampaikan dakwah. Kan? Kita nampak dia pakai seluar pendek, takkan kita nak kata dia orang alim. Ya. Orang alim takkan orang alim pakai seluar pendek. Jadi, saya ni ahli neraka. Bukan cerita ahli neraka. Dah. Tetapi bila kau pakai seluar pendek, maka persepsi kita terhadap dia, orang ni mungkin jauh daripada agama. Pengamalan dia hancur sebab pakai seluar pendek. Kan? So, sebab tu orang tuduh kita ni suka judge orang. Kan? Kita ni macam orang agama ni macam belagak baik. Kan? Kita bukanlah belagak baik. Kan? Tapi kita berusaha nak jadi orang baik. Kita tak belagak baik. Kita berusaha nak jadi orang baik. Itu korang punya persepsi lah, kata kami nak jadi orang baik. Belagak jadi orang baik. Bukan belagak. Kita nak jadi orang baik. So kami ni jahat lah. Jadi ahli neraka lah. Bukan jahat, bukan ahli neraka. Tapi penampilan yang korang ada, pakaian yang korang ada tu. Jadi nampak bercanggah dengan agama. Bila bercanggah agama, maka pendekatan kita perlu sesuai kepada mereka. Yang antara yang disebut sebagai hikmah ni ialah kita tak semestinya kita cakap kadang-kadang. Tak semestinya kita cakap. Kadang-kadang kehadiran kita pun dah cukup. Kadang-kadang bila kita cakap banyak sekarang kata orang tak suka. Kadang-kadang bukan dengan cakap. Ada kalanya cakap. Contohnya bebel. Bebel. Kadang orang tak suka bebel. Bila kita bercakap banyak sangat macam belajar bagus sangat pun kadang orang tak suka juga. Itu pendekatan kita lah. Yang kita memilih kaedah yang sesuai, yang orang boleh terima, dan memang ada orang tak suka. Memang kan ada orang tak suka. Kalau semua orang suka ni, itu bukan dakwah cara Nabi lah. Kalau semua orang suka, itu bukan dakwah cara Nabi. Sebab bila dakwah cara Nabi ada yang tak gemar, ada yang tak suka. Kita buat apa yang kita rasa baik, yang kita rasa bagus, yang kita rasa bermanfaat. Manakala orang tak suka tu nak buat macam mana kan? Kerana kita meyakini bahawa kejayaan dakwah Nabi ni kan, dia bukanlah mesti semua orang masuk Islam. Tapi diusahakan. Nabi Nuh dan tak semua orang masuk Islam. Berlakunya banjir, kapal, ramai yang meninggal. Nabi Saleh disebabkan unta mereka khianat terhadap unta lalu dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim, kejayaan dakwah dia dihumban dalam api. Nabi Sulaiman dia alhamdulillah, dia nasib dia jadi dilantik menjadi raja. Nabi Yunus lari daripada dakwah, dibuang dalam laut, balik semula kepada kaum dia. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Zakaria dia kegaji. Ini ukuran kejayaan dakwah para Nabi yang tidak semua mereka menang dalam erti kata kefahaman kita kan, mengalahkan kaumnya. Dia bukan dalam erti kata itu. Kalau dalam konteks kita ni, kita berjaya mengalahkan Amerika pun tidaklah mestinya begitu. Ataupun menang dalam pilihan raya pun tak semestinya begitu ukuran kejayaan dakwah. Luas konsep kejayaan dakwah. Yang penting bagaimana rakyat faham. Yang penting orang faham. Yang penting dakwah dapat sampai. Yang penting, yang contohnya kan, dalam kisah, saya akhirkan kuliah pagi ni dengan kisah Ashabul Ukhdud. Nanti saya minta perkongsian daripada tuan-tuan puan-puan dalam usul dakwah apa yang tuan-tuan boleh kita kongsilah. Dalam Ashabul Ukhdud, Ashabul Ukhdud, berjaya dakwah dia. Apa berjaya dakwah dia? Kan? Dia Ashabul Ukhdud ni dalam, tuan-tuan boleh buka nanti dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Ashabul Ukhdud ni seorang budak yang mati. Dengan kematian dia itu menyebabkan ramai penduduk kampung, penduduk negeri itu masuk Islam. Dan raja telah pun menggali parit. Ukhdud ni parit besar gali, pasang api. Dan raja suruh orang masuk dalam api itu. Semua masuk dalam api. Selamat. Akidah mereka masuk, diseksa masuk api. Dan mereka mati syahid lah kan. Mati syahid. Jadi maknanya
seorang budak ni mati. Tapi kematian dia seorang telah pun menyelamatkan akidah ramai manusia di zaman berkenaan. Diabadikan kisah ni dalam Al-Quran sebagai suatu dalil dan hujah bahawa pencapaian seorang pendakwah itu bukanlah dengan mesti menang, dapat kejayaan, dapat dalam bentuk kalau konteks kita sekarang ni dapat mengalahkan mereka contohnya. Tak semestinya begitu. Tetapi dalam konteks kita perbincangan ialah bagaimana kita dapat memberikan banyak kesedaran kepada masyarakat sehingga masyarakat sedar mana betul mana salah. Dan contohnya tuan-tuan, dulu kita nak suruh orang pakai tudung dulu, bukan main susah nak suruh orang pakai tudung. Tudung ni dulu dianggap sebagai orang dakwah. Tudung ni datang orang pakai tudung, orang dakwah datang. Ada pula orang dakwah. Ni bila? Tahun 80-an. Tudung dianggap orang dakwah. Bila dah 20 tahun, 30 tahun, orang boleh terima tudung sebagai satu keperluan. Contoh yang kedua ialah tentang hukum hudud. Hukum hudud. Dulu tuan-tuan, bila sebut hukum hudud je, dikaitkan dengan parti yang tertentu. Hukum hudud ni, hukum berparti itulah. Kan? Hukum hudud, parti. Hukum hudud, parti. Selepas berapa tahun sekarang ni, dalam 2-3 tahun selepas ni, orang faham. Orang boleh terima. Dia sebut hukum hudud, mahkamah, apa semua ni. Ini satu keperluan. Ini orang Islam. Taklah mesti dikaitkan dengan parti-parti yang tertentu. Dulu bila sebut hudud ni parti itulah. Dan hudud parti itu. Jadi prosesnya tidak sekejap, lama untuk faham. Lama untuk faham supaya akhirnya orang faham bahawa hudud ni adalah tuntutan agama. Tapi nak ceritanya usaha dakwah ni memanglah dia punya masanya lama dan dakwah ni tidak mudah. Hati manusia itu lebih keras daripada batu. Dakwah tidak mudah kerana mengubah manusia itu tidak mudah. Dakwah tidak mudah kerana jalan dakwah itu panjang dan mesti sabar. Okey. Mengubah orang lain bermula dengan mengubah diri sendiri. Jangan kita impikan untuk mengubah orang lain, tetapi mulakan impian itu dengan mengubah diri sendiri, kerana mengubah diri sendiri lebih mudah berbanding mengubah orang lain. Mengubah orang lain adalah dengan cara kita ubah diri kita sendiri dengan pelbagai metod dan pelbagai cara. Okey, saya kira itu yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Dan kalau ada apa-apa perkongsian, boleh untuk dikongsikanlah, dikongsikan. Ni ada daripada Kak Ji, pokok sena. Kita cakap dengan cara betul pun orang sisihkan. Tak nak dekat dengan kita. Kan? Jadi, begini. Memang kadang-kadang bila kita cakap benda betul ni, orang tak suka. Tetapi mungkin ada pendekatan kita tu, mungkin orang tak suka pendekatan. Walau bagaimanapun, usahalah, cakaplah dengan cara yang betul, dengan nada yang betul. Ni dipanggil dengan hikmah tadi. Saya pun tak tahu nak ulas macam mana dalam konteks Kak Ji ni kan. Kenapa orang benci, kenapa orang sisih, mungkin tak tahulah. Tapi ada dua perspektif. Satu, kan, mungkin cara kita tu salah. Yang kedua, kita dah betul. Tapi mungkin bila benda betul ini, kan, kita tak dapat, orang tak semua orang suka. Yang ketiga, ada satu lagi. Yang ketiga, untuk nak bagi orang terima satu-satu benda benar ni bukan sekejap. Kak Ji, bukan sekejap Kak Ji. Kan, lama masanya. Kan, 10 tahun, 20 tahun, mungkin orang boleh terima. Kadang-kadang lepas kita mati baru, kan,
Dulu adalah Kak Ji dulu cakap dulu, dia pun dah tak ada sekarang. Kita contohlah maknanya, mengubah orang, kita tak dapat nak mengubah dalam tempoh masa 24 jam. Mungkin akan bagi masa lama kan. Ni insyaAllah kalau ada peluang kita akan bincang dalam kuliah akan datang tentang hikmah ni, macam mana persoalan hikmah tu kita bincang detail. Hari ni saya pengenalan, dan kalau ada perkongsian yang mungkin tuan-tuan pengalaman dalam dakwah boleh boleh untuk dikongsikan. Ya, Puan Mahani, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan juga rakan. Ini pandangan saya lah ya. Saya dulu pernah mengajar yang mana di sekolah saya tu ada seorang yang beragama Kristian lah. Orang India bukan Muslim, memang sangat baik orang dia, lebih orang Islam lah. Dari segi percakapan dia, tekah dan sebagainya. Tapi bila pandang dia tu kan, kadang-kadang saya tu, sian cikgu ni. Sebab dia takkan bersama dengan kita sebab dia bukan Islam lah kan. Apa yang kita cakap ialah kita doakanlah sama-sama agar Allah bagi hidayah. Jadi kat sini Ustaz, orang Kristian memang dia gunakan pendekatan kasih sayang. Dan kita sebenarnya lebih kepada doa lah. Kita tahu tentang doa itu. Yang saya lihat sekarang ni lah bukan sekarang ni lah, daripada dulu lagi, kita jarang berdoa untuk mereka. Dan kita jarang berdoa untuk mereka untuk diberikan hidayah. Kadang-kadang kita pandang mereka tu baik, kita kata sayang kau tak akan bersama aku. Aku ni walaupun jahat macam mana, andainya Allah masih lagi hidayah, insyaAllah syurga tu akhirnya akan kita duduki lah. Tapi mereka tidak. Mereka tidak, kita pandang dia. Cuma dekat sini ni, saya nak cuma cadangkan lah. Setiap kali kalau ada kuliah ke, macam ni lah. Kalau boleh tak ni Ustaz cadanglah juga dengan rakan-rakan Ustaz atau Ustazah yang lain. Setiap kali majlis, kita doakan mereka, ya Allah Tuhanku, Engkau berilah taufik hidayah kepada insan yang belum beragama Islam di negara kita. Sebab nanti mereka tanya apa yang kita buat kan, apa yang kita buat di dunia menyebabkan mereka tidak Islam. Itu pandangan saya lah. Terima kasih Ustaz. Okay, terima kasih Puan Mahani, Cikgu Mahani. Saya sangat setuju dengan tentang doa tadi, doa. Namun yang lebih baik kan untuk kita masukkan namanya secara khusus dalam doa kita. Kalau ada cikgu yang disebutkan tadi Kristian kan, kalau boleh kita masukkan khusus nama dia dalam doa kita, ya Allah, dan berilah taufik hidayah kepada namanya, katakan namanya Ramasami contohlah kan. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada Ramasami ni, ya Allah, saya lihat ataupun aku lihat, ya Allah, dia ni orang baik kan. Yang hanya satu dia tak Islam dia, ya Allah, ya Tuhan, aku bukalah pintu hidayahnya kepadanya, Allah. Doa secara khusus untuk orang-orang ini kan. Sama juga dengan yang lain-lain, jiran kita ke kan, tak semestinya orang bukan Islam, jiran kita, ya Allah, bukakanlah pintu hidayah kepada jiran aku, ya Allah, yang belah kanan ni, ya Allah, yang belah kiri ni, ya Allah, yang depan ni, ya Allah, yang belakang ni, ya Allah. Dalam masa kita doa tu, tuan-tuan, puan-puan, bayangkan muka dia, ya Allah. So bila kita doa seperti itu, puan, cikgu Mahani, bila kita doakan dia supaya dia meluk Islam, bila kita jumpa dengan dia, kita tak akan maki lah dia. Bila kita jumpa dia, kita tak akan marah dia, kita tak akan buat tak ketahuan dengan dia, sebab kita dah masukkan dia dalam doa kita. Kita panjatkan doa hari-hari kepada Tuhan, kita harapkan keampunan Tuhan, kita harap hidayah diberikan kepada dia secara khusus. Jadi bila kita masukkan dalam doa, insyaAllah kan, Tuhan akan mudahkan urusan kita, dan hidayah tak hidayah itu urusan Tuhan. Bila kita dah baik dengan dia kan, salah satu daripada usaha dipanggil dengan hikmah ni, bila kita dapat buat baik dengan orang, dapat dakwah dia, dapat dia boleh terima kita, dan mungkin satu hari nanti dia boleh terima pendekatan dakwah yang kita lakukan terhadap dia. Poinnya di sini ialah masukkan doa dalam, masukkan nama dia, wajah dia, masukkan dalam doa kita secara khusus. InsyaAllah Tuhan dapat bukakan hati dia dan dapat lipat gandakan usaha kita terhadap. Okey, Puan, Cikgu Mahani .
Okey Ustaz, cuma saya nak menyampaikan macam ni. Mesej saya lah, boleh tak kalau kita secara umum dan secara berjemaah. Maksudnya Boleh. Ustaz hari ni kan, macam Ustaz hari bagi kuliah pada kami. Okey, di ujung tu nanti, ya Allah Tuhanku, bukalah hidayah kepada, tu lah makna umum lah. Jadi macam saya nampak lah, macam kita kurang berdoa untuk mengajak rakan-rakan kita yang berislam ni. Okey. Itu maksud saya Ustaz. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Okey, yang lain? Tak ada siapa-siapa nak bagi pandangan. Pengalaman-pengalaman dakwah yang tuan-tuan ada. Sila. Kalau ada, siapa silakan. Ada tak? Okey. Barangkali tak ada dah kot ya. Awal ni bertudung litup tapi kelakuan dia masih mengata orang, menegur orang, sifat malukan orang menipu. Yelah kan. Bertudung tapi kelakuannya masih mengata orang dan sebagainya, ini kita sama-sama perbaikilah. Sama-sama perbaiki. Dia mungkin ada usahanya dan dia ada kekurangannya. Jadi kekurangan itulah yang perlu untuk dibaiki, ikuti kelas. Dan bila kita berusia ni kan, bila meningkat lagi usia, lagi susah nak ubah satu-satu pendekatan. Kita dah passion tu macam gitu, dah 60 tahun dah macam gitu. Sekarang dah pension, dah 60 tahun dah macam gitu. Nak ubah kan, mulutnya yang becak contohnya kan, memang susah. Tapi yelah, nak buat macam mana kan, cubalah masing-masing perbaiki diri, supaya dengan cara kita memperbaiki diri masing-masing, kita akan dapat melaksanakan tanggungjawab ini secara bersama. Kita ni kat rumah pun tuan-tuan, kat rumah kita pendakwah juga. Ibu-ibu, opah-opah, kita ni kat rumah pun kita pendakwah juga. Yang kita anggap pendakwah ni mesti keluar, pergi jumpa orang bukan Islam, itu pun pendakwah juga. Kita kat rumah kita dakwah suami, kita kat rumah kita dakwah anak, kita kat rumah kita dakwah cucu-cucu, ya. Menantu-menantu kita dakwah. Dakwah bukanlah dakwah ni mesti orang yang kita dengan pakaian yang tertentu, masa yang tertentu, tidak. Maknanya benda ni menjadi suatu rutin dalam kehidupan kita yang bila kita laksanakan hari-hari, insya-Allah dia akan dapat membantu. Dan kita sama-sama berubah diri kita daripada sifat yang mazmumah kepada sifat yang mahmudah. Yang ke Puan Intan, dia kata mengadu bila orang pandang dia semacam. Sebenarnya bukan orang pandang dia semacam, orang pandang dia satu macam sahaja. Cuma perasaan dia. Bila saya tak pernah pergi tempat orang, kan? Bila saya tak pernah pergi tempat orang, saya pergilah tempat kan orang, saya rasa macam orang, saya janggal dengan orang lain. Itu je, mungkin perasaan itu sahaja yang mungkin timbul. Perasaan itu yang mungkin ada, yang merasakan dia rasa orang pandang semacam dekat dia. Yang kedua, yang pandang semacam ni mungkin penampilan dia tak sesuai dengan orang. Mungkin penampilan dia tak sesuai dengan orang. Orang sana pakai ni macam gitu, kita baru nak berjinak pakai kita lain.
Jadi bila pakai lain ni orang tengok kenapa dia begini kan. Contoh orang sana pakai kempekat semua. Dia pakai pergi semayang pakai pakai tracksuit misalnya kan. Dengan kuliah kat depan tracksuit. Nanti orang pandang lah. Maksudnya mungkin juga disebabkan oleh penampilan yang tak sesuai. Yang ketiga kan, dia baru nak berkenalan, baru nak masuk dengan orang. Jadi memang ada gap kat situ. Memang ada gap kat situ. Secara ni pun memang ada gap. Mungkin orang tak kenal. Dia orang tak kenal, macam mana orang nak tegur misalnya kan. Tapi dia kena tak expect supaya bila dia pergi datang satu orang appreciate, orang begini pun jadi remah juga kalau begitu kan. Kita datang, begini, kita baru nak pergi berjinak-jinak kan. Orang appreciate kita banyak sangat pun. Jadi inilah yang perlu ada daripada dua-dua pihak. Satu pihak yang pertama ialah pihak dia tu sendiri kena sedar ialah dia orang baru. Janganlah anggap dia orang pandang dia semacam kan. Memang orang pandang dia semacam, memang satu macam tu je. Ni maknanya satu macam. Tapi maksudnya ialah dia memang ada, ke mana pun ada gap. Gap tu memang ada dan perlu kita kata dia faham tentang perkara berkenaan. Dan orang masjid, orang surau, orang pun bila nampak orang ni janganlah kesampingkan, cuba hemoy lah. Orang kena kata hemoy, sembang dan sebagainya. Dakwah kepada ibu bapa. Dakwah kepada ibu bapa ni kita tak boleh nak ajar dia. Kita tak boleh nak ajar dia sebab mungkin dia banyak pengalaman dia dengan kita. Jadi banyak pengalaman ni ialah perlu kepada orang yang ego, yang hebat ni, kadang nak tunjuk ajar, nak tunjuk lebih pun kadang susah juga kan, sebab dia susah nak terima kita. Jadi kita ubah diri kita jadi baik kan, tunjukkan sifat yang elok pada kita kan, sehingga dia malu Allah dengan kita kan, sehingga dia tengok kita jadi bagus. Aku ni tak semayang, mak ayah kita sebut kan, semayang aku ni begini. Tunjukkan contoh teladan sehingga dia malu dengan kita. Mudah-mudahan dengan cara itu dia akan dapat, dia boleh dengar kita. Tapi kalau dia orang yang hebat, kita pula nak ajar dia, memang susah lah. Memang susah. Tapi dengan cara apa? Perbaiki akhlak kita, tunjukkan yang terbaik, bukan dengan cara kita mengajar dia secara langsung, timbulkan sehingga akhirnya dia malu dengan kita kan, dia segan dengan maksud malulah. Dengan cara itu insya-Allah dia boleh untuk nak menerima. Iyalah kan, kau pergilah ngaji sendiri, tak apalah kan, dia bukannya merubah dalam masa sebulan, dalam masa 2 bulan, masa 3 bulan. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan. Mungkin lama masanya lah. Puan Hasimah, Puan Azrina mungkin masanya lama, bukan kadang-kadang bukan setahun, 2 tahun, mungkin lama. Kita ubah diri, buat jadi baik, insya-Allah. Doakan, masukkan doa hari-hari kepada mereka. Doa, bagi hari-hari doa kepada mereka supaya mereka jadi baik. InsyaAllah bila kita masukkan doa, Tuhan buka pintu hidayah dan tidak putus asa. Teruskan buat yang contoh yang baik untuk dia kan. Dia tak terima tu, saya sebutkan tadi, tak mudah untuk kita ubah orang, tetapi kita ubah diri, akhirnya dengan perubahan kita itulah dia akan membawa aura. Itu dalam bahasa ni kan, membawa aura lah, untuk kita mudah faham, bawa aura, dan kita harap dia boleh terima. Bukan kita jangan tunjuk belagak pandai, tapi kita buat rendah diri, insya-Allah, dengan cara yang sekarang orang, sebab mereka ni kalau dilawan tak jadi kerja. Ustaz, nak kongsi sikit lah tentang pengalaman gagalan kita lah, gagalnya kami lah di sekolah. Okay, ada 2 kes lah. Kes yang pertama ialah guru. Guru tu dia berpisah dengan isteri dia. Dia tak bercerai tapi duduk berpisah. Jadi semasa dia berpisah tu,
uh, dia cuba mendekati kami lah yang orang Islam ni. Dan tiba satu masa tu seolah-olah hidayah tu dah tiba pada dia lah. Sebab dia nampak berminat dan dia memang dah tiba masanya untuk mengucap je lah. Tetapi bila isteri dia, ni bukan bekas isteri dia tahu macam ni, dia bersama-sama jemaah Kristian tarik balik guru ini dan mereka duduk bersama kemudiannya, dan akhirnya cikgu ni memang tak masuk Islam lah. Jadi kat situ satu kegagalan bagi kami lah. Yang keduanya, kes anak murid saya tingkatan 2. Ni ayah dan ibunya telah berpisah, jadi anaknya tinggal dengan nenek dia. Jadi dia sekolah di sekolah saya lah. Jadi anak didik ni dia memang baik dengan orang-orang Islam lah. Dan bila saya berada di sekolah tu, saya pernah nampak lah, dan bukan sekarang nampak dia berada di majlis-majlis tazkirah sekolah. Contohnya mak surat, majlis malu dan sebagainya, dan dia pun pakai Melayu. Tetapi saya tak tahulah macam mana, dan kami memang rahsiakan. Kami rahsiakan pelajar-pelajar ni pun dah boleh baca Fatihah. Dan kami dah rahsiakan dan kami dah beritahu pada dia, okey, kami haraplah amalan yang dibuat ni, ilmu yang diterima ni akan masuk ke jiwa dia dan mudahan Allah memberikan taufik hidayah dia. Tetapi bila mak dia tahu, dia ambil daripada nenek dia dan kembalilah dia kepada agama dia. Cuma kami berdoa lah, mudah-mudahan apa yang dia dapat di sekolah kami itu akan berterusan bila dia mencapai umur 18 tahun dia mengadakan Islam lah. Jadi kat sini ni kita dapati bahawa okeylah kita ni kurang bijak lah. Macam saya kurang bijak nak mengajak mereka. Tapi walau macam mana pun kita akan cakap sesuatu lah dalam perhimpunan, dalam kelas sebagainya. Tapi memang betul lah hidayah tu milik Allah. Jadi itu saja Ustaz, saya nak kongsi bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada cikgu. Kan, memang kita kata hidayah ni milik Allah Ta'ala. Yang kedua, tak berhenti di situ. Saya yakin pelajar tadi tak berhenti di situ. Selepas ini, selepas dia masuk belajar, masuk universiti, dah ke depan esok, mungkin ada punca ataupun asbab dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin jumpa kawan ke, mungkin jumpa siapa-siapa ke nanti, mungkin selepas daripada inilah. Memang di peringkat awal penentangan memang akan berlaku, itu biasa berlaku. Tapi harapkan mungkin selepas inilah akan jumpa orang yang lebih yang mungkin dapat membimbing dia lepas masuk universiti. Sebab kalau masuk Islam sekarang ni pun dalam usia dia bawah 18 tahun ni masalah juga kan, masalah penjagaan, macam-macam masalah yang timbul. Tapi at least basic dah ada. Dia banyak benda dia tahu. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur dan terima kasih kepada kumpulan Cikgu Mahani dan di sekolah kan, dalam usaha-usaha dakwah ni. Mudah-mudahan berjaya dalam mengusahakan orang untuk masuk Islam, insyaAllah. Okey, saya rasa itu cukup kita pada hari ini, dan kalau harap pada minggu depan kita ada sesi perkongsian daripada ramai lagi untuk kita dapat melihat bukan kita sahaja jadi baik, tetapi kita berusaha untuk ajak orang lain jadi baik macam kita. Kalau kita sahaja jadi baik kan, kita baca Quran, kita jadi baik, kita sahaja jadi baik. Jadi kuliah-kuliah yang kita telah sebut sebelum ini kan, tentang keperluan untuk menyampaikan dakwah kepada semua orang ni adalah satu tuntutan yang berat kepada kita bersama. Saya rasa itu yang dapat saya kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa masa-masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas perkongsian ilmu dan usaha dakwah kita. Sama-sama kita berdakwah dalam lingkungan family kita sendiri, itu lebih baik
Dan terima kasih pada Puan Mahani berkongsi pengalaman berdakwah, dan juga terima kasih kepada penaja sudi menaja slot program ini. Semoga tajuk ini bawa bekalan yang indah di akhirat kelak. Dan insyaAllah Ustaz kita di lain masa kita akan buka topik yang baru pula dalam usaha dakwah ini. Dan terima kasih atas perkongsian ilmunya. Dan dari pihak pengusaha mohon maaf jika ada salah bicara daripada saya yang seperti itu hanya Namil Azam Ta'ala. Dan Ustaz kita tangguhkan dulu Sure. dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.